Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Didoakan semoga sihat, bertambah-tambah sihat dan kita jaga kita sempena musim COVID-19 ini. Alhamdulillah, kita bersama lagi dalam talk show KMS ataupun Kuliah Muamalat dan Sains Pengurusan di UniSyams ni. Bersama-sama saya sebenarnya ialah dua orang ahli panel yang sangat-sangat dikenali dan penting lah pada talk show kali ini. Alhamdulillah, dan saya Ahmad Fariza Asmi, aka Tuan Jai, akan bersama-sama dengan kedua-dua panel saya. Saya perkenalkan dulu panel kita pada hari ini. Yang pertama ialah Dr. Sajia Yaakob, berada di sebelah kanan saya. Apa khabar Dr? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak pun sihat tu. Alhamdulillah. Di sebelah kiri saya ialah Encik Marwan. Ya. Dia merupakan pegawai penolong daftar kita di KMS. Dan sebenarnya beliau adalah seorang alumni. Betul ya? Betul. Di UniSyams ni. Okey, alhamdulillah. Baiklah, kita bersama-sama pada kali ini dalam video kali ini sebenarnya untuk bersama-sama membincangkan satu tajuk ataupun kita sama-sama nak mengupas peluang-peluang. Ya, peluang-peluang. Kerana hari ini semua orang tahu dalam situasi COVID-19 ini sudah ada ketakutan sebenarnya, ketakutan kerana dilihat terutama adik-adik kita ya yang lepasan SPM dan juga lepasan diploma STP, ketakutan untuk menyambung pelajaran. Dirasakan macam tertutup peluang untuk menyambung pelajaran di IPT ni. Jadi sebenarnya video ini bertujuan untuk memberikan maklumat sebenarnya peluang itu sebenarnya tidak tertutup, malah terbuka lebih luas lagi. Nak tahu berapa luas? Terus ikuti video ini ataupun perbincangan ini bersama dengan KMS ataupun Kuliah Muamalat dan Sains Pengurusan di UniSyams ini. Baiklah, sebenarnya yang saya dah sebut tadi, peluang belajar untuk sambung belajar di KMS terutamanya di Kuliah Muamalat dan Sains Pengurusan di UniSyams Kuala Ketil di Kedah ni sebenarnya lebih terbuka luas. Jadi untuk mengetahui berapa luas tu, saya nak mempersilakan dan nak bertanya, nak memulakan soalan ini kepada Dr. Sajia selaku seorang pensyarah di KMS. Berapa luas ataupun luas program yang ditawarkan di KMS? Silakan Dr. Sajia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Muamalat dan Sains Pengurusan ni saya Dr. Sajia binti Yaakob. Saya merupakan pensyarah perakaunan di Kuliah Muamalat dan Sains Pengurusan dia. Sebenarnya saya intro sedikitlah pasal Kuliah Muamalat ni. Dia merupakan satu kuliah yang berada di under UniSyams, iaitu menawarkan program pengajian di peringkat diploma, di peringkat ijazah, master dan juga PhD. Tapi kali ini kami akan lebih memfokuskan kepada diploma dan ijazah. Kami menawarkan sebanyak 3 diploma, iaitu diploma pengurusan perniagaan, diploma teknologi maklumat dan diploma perakaunan. Syarat kami syarat asas ni adalah memerlukan mana-mana subjek di peringkat SPM 3 kredit sahaja. Manakala kami juga menawarkan 4 program ijazah sarjana muda dengan kepujian, iaitu yang pertama adalah ijazah sarjana muda perakaunan dengan kepujian, yang kedua ijazah sarjana muda pengurusan perniagaan dengan kepujian, yang ketiga ijazah sarjana muda teknologi maklumat dalam kurungan rangkaian dengan kepujian, dan yang terakhir adalah ijazah sarjana muda teknologi maklumat multimedia dengan kepujian. Sekejap Doktor, Doktor sebut tadi peringkat diploma dengan 3 kredit sahaja. Ya. Jadi ini sangat mudah untuk adik-adik kita yang dah lepasan SPM ni sebenarnya. Ya, sangat mudah sebab mana-mana subjek tu 3 kredit sahaja. Jadi tak benarlah macam peluang pengajian ke peringkat pengajian tinggi ni macam tertutup. Tak perlu ditakuti sebenarnya, betul tak? Tidak. Sebenarnya lebih luas. Dan especially semasa COVID ini sebenarnya tidak ada satu halangan pun untuk adik-adik
memasuki UniSyam dan menjalankan pengajian di mana saja adik-adik berada. Nanti adik-adik ni nak tahu macam mana cara belajar waktu COVID ni. Sekejap lagi saya akan kembali kepada Dr. Sajiah kembali. Sekarang saya nak terus kepada alumni KMS. Nampak tak sebenarnya siapa yang belajar? Alumni ni sebenarnya adalah bekas pelajar KMS yang kita dah asuh dulu. Saya rasa macam Dr. Sajiah pun pernah mengajar. Ya, betul. Pernah mengajar Encik Marwan sebenarnya. Jadi inilah hasilnya. Alhamdulillah hari ini jom kita dengar apa dia perjalanan akademik ataupun perjalanan pengajian tinggi Encik Marwan bermula dengan UniSyam ataupun dulu dikenali sebagai Insan Yang. Silakan. Okay, terima kasih Tuan Jai sebagai moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik dan juga tuan-tuan dan puan ke program kita pada pagi ini. Sebenarnya Tuan Jai dan juga Dr. Sajiah sebenarnya tegur saya. Tegur saya. Seperti mana Tuan Jai maklumkan tadi, saya bermula peringkat diploma dan juga batch pertama lah sebenarnya. Batch pertama. Ya. Okay. Batch pertama pada tahun 2000. Masa tu ambil diploma apa Cik? Saya ambil diploma pengurusan perniagaan. Jadi saya mengaji dalam tempoh yang agak singkat, 2 tahun setengah saja dapat diploma. Alhamdulillah. Seterusnya saya sambung ke peringkat ijazah sarjana muda dengan kepujian di UUM. Dengan ambil masa tu ijazah sarjana muda pengurusan perniagaan di UUM. Jadi alhamdulillah saya kawan-kawan satu batch semua tu alhamdulillah semua berjaya. Kita keluaran pertama ni dia menggabungkan seperti mana yang Tuan Jai dan juga Dr. Sajiah beritahu tadi, kita menggabungkan ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Jadi Cik Marwan, bolehlah kita katakan kebolehpasaran graduan dari KMS ni yang tak perlu dirisaukan. Betul. Itu saya setuju, amat setuju. Tinggi lah ya. Semua tinggi. Kawan-kawan saya batch yang pertama dan juga sampai sekarang ni, semua lapisan semua dah boleh masuk. Dah kerja lah. Semua dah kerja alhamdulillah. Ada yang CEO, ada yang pengurus bank dan sebagainya kan, polis, lembaga hasil, custom, semua ada alhamdulillah. Berjaya. Dan saya dipahamkan Cik Marwan, cinta dan kasih sayang terhadap UniSyam terutama KMS ni masih lagi berpanjangan pada Cik Marwan dan Cik Marwan menyambung peringkat sarjana. Ya betul. Alhamdulillah. Lepas pada saya habis tamat pengajian di UniSyam, masa tu dipanggil Insaniah lah kan, Institut Agama Islam di Kedah. Saya masuk UM, lepas tu saya bekerja dan juga kerana cinta saya tu saya berkhidmat di UniSyam sendiri sama tubuh saya sekarang ni. Dan juga saya pun dah 2 tahun menghabiskan ijazah master di bidang kaunseling. Jadi kita boleh masuk mana-mana di UniSyam sendiri. Jadi alhamdulillah saya pun berjaya mengaplikasikan ilmu yang guru saya bagi ini di peringkat. Sebelum saya bekerja di sana pun saya bekerja di jabatan-jabatan kerajaan yang lain dan juga dapat respon yang baik lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahniah Encik Marwan. Begitu Dr. Sajiah ya. Kita yang dipanggil Tok Guru ni rasa macam bangga Dr. Sajiah. Alhamdulillah. Dan itu tanda cintanya. Kata orang tu sirih pulang ke Ganggang. Dia kembali berkhidmat ke tempat di mana dia belajar. Macam inilah yang kita nak hasilkan. Maknanya pelajar-pelajar adik-adik kita jangan risau. Ya, anda adalah lepasan SPM, STP ataupun lepasan diploma. Dan boleh teruskan belajar di KMS di UniSyam ni. Baiklah, saya nak kembali kepada soalan tadi yang dijanjikan. Nak tanya macam mana zaman-zaman COVID ni Dr. Sajiah untuk adik-adik kita ni belajar. Lagi macam susah ke, lagi senang ke, atau peluang untuk belajar ilmu tu lebih luas? Silakan Dr. Sajiah. Okey, saya ni seorang pensyarah kan. Saya pun mengajar 5 kursus lah, 5 subjek di KMS ni. Saya pensyarah akauntan kan. Saya menyerulah kepada adik-adik di luar sana kan, dan mungkin saya lebih selesa berkata kepada anak-anak di luar sana kan, anak-anak di luar sana, bahawa sebenarnya COVID ini bukan satu halangan untuk belajar. Bukan satu halangan untuk kita menimba ilmu, malah dia membuka satu peluang yang sangat luas. Kenapa? Kerana pembelajaran kita berlaku di atas talian. Anak-anak boleh belajar bersama, belajar di rumah.
boleh melihat parents ada dekat rumah, tapi kita boleh belajar dan belajar untuk kita mendapatkan segulung ijazah, segulung diploma, sebab ini atas talian. Kerana kita menyahut seruan kerajaan bahawa kita menuntut ilmu, tapi kita nak penjarakan sosial, kita tak nak berjumpa dengan ramai orang kan, sebab kita nak menjarakkan sosial untuk kita nak memutuskan rangkaian COVID ini. Jadi kenapa saya sendiri kata ia satu peluang, kerana bila kita belajar di atas talian, kalau di UniSyam sini, di KMS ini, platform yang kami guna adalah menggunakan Google Form, dan lecturer-lecturer ini akan bagi video pengajaran. Video dalam bentuk video ada, dalam bentuk voicemail ada, video WhatsApp call pun ada. Jadi anak-anak boleh mengulangi video-video tersebut sebagai ulang kaji. Ya, Datuk Sajia, sebenarnya saya nampak juga peluang gitu. Sebenarnya kita menyambut kehendak adik-adik kita, golongan muda yang suka menggunakan media sosial, menggunakan laluan atas talian ni, betul ya, kaedah atas talian ni, dan inilah dianya zaman dan masa untuk kita guna dalam bentuk kita nak belajar, betul ya. Macam yang muda-muda ni, anak-anak dia kata kita menggunakan medsos kan, mungkin kita tak berapa muda tu aja kan, tak berapa muda tapi zaman-zaman sekarang ni anak-anak medsos, inilah dunianya. Dan tak ada masalah sebab kita atas talian, dan malah anak-anak semua bila kata tak faham apa semua pasal beberapa topik ini, boleh buat pula WhatsApp call ataupun dengan lecturer tersebut. Ya, boleh voicemail pula. Jadi nampaknya dekat situ sebenarnya silaturahim dengan kontak dengan pensyarah itu sebenarnya lebih akrab dan lebih rapat. Peluang itu sepatutnya digunakan. Lebih terjalin dengan mesra gitu. Untuk mendapat ilmu tu, betul ya? Betul saja ya. Itulah peluang yang adik-adik akan dapat sekiranya menyambung belajar di KMS pada waktu begini. Dan saya ingin menambah sedikit, ada juga yang tanya masa kita baru-baru COVID ni, ada yang tanyalah student-student ni WhatsApp. Student saya masuk ke WhatsApp saya kan, tak kira masa nampaknya kan. Okey, tapi alhamdulillah lah ukhuwah itu terjalin. Macam mana ni nak final examination, dulu kita masuk dewan pun tidak ada masalah. Di KMS iaitu di UniSyam, kita menjalankan dua kaedah kita untuk menjalankan peperiksaan, maknanya untuk menilai peperiksaan akhir, iaitu secara take home dan secara final assessment. Okey, final assessment ni seperti di dalam dewan, cuma dilakukan atas talian. Saya akan sambung balik dengan Datuk Sajia selepas ni. Cuma saya nak berpindah kembali kepada Encik Marwan. Encik Marwan, masa mula-mula nak belajar dulu, apa agaknya pesanan-pesanan kedua orang tua, maksudnya ibu ayah, mungkin ada dipesan kalau belajar di UniSyam ataupun di Insania ataupun di mana-mana IPT ni, apa sebenarnya pesanan kehendak parents kita nak tengok apa sebenarnya? Ya, terima kasih Tuan Jai. Sebenarnya peringkat awal masa kita nak masuk dulu, sebenarnya ibu bapa kita ataupun parent kita meletakkan satu harapan yang tinggi, harapan yang tinggi kepada kita supaya kita berjaya, bukan setakat berjaya di dunia, malah berjaya di akhirat. Sebab ilmu yang disampaikan di UniSyam ni bukan setakat di dunia, malah di akhirat. Sebab kita ada subjek yang Islamik dan juga kena ada subjek yang perlu hafal Quran, iaitu nilai tambah kepada kita. Nilai tambah kepada kita. Di KMS sendiri pun masih ada. Ya, betul. Walaupun saya ambil diploma pengurusan perniagaan, jadi saya dibekalkan juga ilmu agama. Jadi sebagai benteng kepada kita. Jadi ini menunjukkan seimbang dunia akhirat. Itulah ilmu yang kita nak hidangkan di KMS ni. Ya. Sebab mak bapak kalau dia tanya kita mengaji macam mana, kita beritahu kita mengaji dalam bidang perniagaan, mengaji dalam bidang peraktuanan, mengaji dalam IT, dan juga kita gabungkan bersama dengan ilmu agama untuk diaplikasikan dalam bidang kehidupan kita. Sebab kehidupan kita sekarang ni agak mencabar kan, insya-Allah. Jadi itulah sebenarnya resepi
yang ibu bapa nak sebenarnya seimbang dunia akhirat, kerana cabaran zaman sekarang ni Betul. sangat-sangat tinggi. Betul Ya. kan orangnya. Saya nak kembali balik, nak kaitkan soalan tadi kepada saja. Sebenarnya bila belajar dalam talian ini, jadi bolehlah peluang ibu bapa tadi melihat anak-anak mereka bagaimana kontaknya dengan guru, bagaimana dia menimba ilmu itu daripada gurunya, bagaimana dia menghormati gurunya. Betul lah Dr. Saja, ya? Dan juga di situlah ibu bapa boleh melihat harapan yang diletakkan tadi itu, oh betul anak aku tengah buat sebenarnya. Bagaimana Dr. Saja melihat? Itulah, itu yang saya selalu tekankan kepada pelajar-pelajar saya. COVID ini bukan satu benda yang kita nak macam kalau kita kata nak melemahkan diri, kita nak jadi diri kita down, tidak. Sebagai ibu bapa, saya juga ibu bapa mempunyai anak yang sedang belajar kan. Jadi kita boleh melihat anak-anak itu bagaimana interaksi dia dengan lecturer dia, dan kita nampak macam mana kesungguhan anak-anak kita menggunakan semua teknologi ini ke arah kebaikan. Dan kita sebagai parents, kita melihat, kita boleh bertanya dia di depan mata kita, assignment dah siap ke belum? Jadi di sini para ibu bapa juga kena perlu memberi satu semangat. Bolehlah memantau ya, bolehlah boleh memantau. depan mata. Biasanya kalau dulu tak boleh nak memantau ya, kita hantar ke kampus 6 bulan lah. 4 bulan 6 bulan duduklah sana, susah ibu bapa nak memantau, sekali-sekala telefon saja. Tapi kali ini di hadapan mata. Ya, Boleh kita kita nampak pantau. anak-anak tu buka laptop. Lepas tu kita pun boleh biasalah mak-mak ni kan, kadang yang lebih-lebih ni mak-mak kan kita boleh tengok buat apa tu kan. Dia kata memang betul, kita nampak Google Meet bersama, malah wajah lecturernya pun kita boleh nampak. Bila anak tu nak ada final assessment, anak tu akan kita tengok duduk di bilik dan diam kan, maknanya sedang menjalani peperiksaan. Baik. Atau 2 hours. Adik-adik, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah nampak dah bagaimana peluang yang dihidangkan di KMS ini, di Unisyams. Jadi jangan lupa, jom masuk Unisyams. Kalau nak tahu maklumat seterusnya ataupun maklumat lanjut, bolehlah layari di laman web kami di www.unisyams.edu.my ataupun menghubungi perunding akademik kami di talian 019 274 7710. Sekali lagi saya ulang, 019 274 7710. Boleh secara WhatsApp ataupun call terus pun boleh. InsyaAllah perunding akademik kami akan melayani pertanyaan-pertanyaan anda, terutamanya untuk masuk ke KMS di Unisyams ini. Okey, ada tak cadangan lagi pada Encik Marwan kepada adik-adik kita, mungkin pesanan kepada mereka? Saya dalam kesempatan ni saya menyeru dan juga menyerulah orang kata bersungguh-sungguh agar adik-adik dapat menyambung pengajian sama ada di peringkat diploma. Bila kemasukan yang terdekat ni Encik Marwan? Yang terdekat ni 19 Disember. Jadi kemasukan Disember 2020 ni ya. Ya, okay. Disember 2020 ni, jadi ambil peluang itu. Ambil peluang tu adik-adik semua ambil peluang itu untuk daftarkan pengajian di Unisyams. InsyaAllah terutamanya di dalam bidang di sekolah kita lah, sekolah KMS, sudah muamalat dan saya pengurusan insyaAllah. Saya difahamkan pendaftaran pun boleh dibuat secara atas talian. Ya, betul. Betul ya. Sekarang ni semua pendaftaran dibuat atas talian. Jadi adik-adik jangan lupa layari www.unisyams.edu.my untuk dapatkan segala info dalam tu, dan juga register. Yang penting register situ. Ada button register tu. Register situ, isi semua register, dan juga nanti pihak pengurusan akan keluarkan surat tawaran. Dan juga adik-adik dan juga akan boleh mendaftarkan pengajian di situ. Selepas surat tawaran dikeluarkan oleh pengurusan kita, insyaAllah. Dan pilihlah kuliah muamalat dan sains pengurusan lah, KMS. Anda boleh berjumpa dengan Dr. Zajia untuk mengajar, insyaAllah. Dr. Zajia ada cadangan ataupun di kesempatan ini, application secara online telah dibuka, dan laju-laju layari website kami seperti yang Tuan Jai cakap dan Cik Marwan cakap, www.unisyams.edu.my. Sebarang kemusykilan sila hubungi perunding KMS kami di talian 019-274-7710. So jangan gusar, jangan ada apa-apa kebimbangan. Kami bersedia menerima anak-anak semua. baiklah, anak-anak semua, adik-adik, saudara-saudari, para ibu bapa yang mungkin menonton video ini, walaupun anak-anak kita ni lepasan SPM, STP, diploma dan sebagainya, masih
besar lagi peluang untuk sambung ke peringkat pengajian tinggi, terutamanya di KMS di UniSham ini. Jadi jangan lupa segala maklumat untuk didapati boleh melayari laman web yang telah pun disebut dan juga nombor talian yang telah pun dikongsikan. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sajah dan terima kasih kepada Encik Marwan. InsyaAllah nanti kita akan bersama lagi untuk sesi-sesi seterusnya ataupun yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua penonton. UniShams.